ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dirahmati Allah oleh dikasihi hajatan puasa muslimin dan muslimat dan jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat kita menyambung kuliah pengajian kita. Kuliah pengajian ilmu perbandingan agama. Tuan-tuan, kalau semalam tuan-tuan sempat pergi dengar kepada suatu kuliah yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik di PWTC, Masya Allah, best. Ada pergi tak Dr. Zakir Naik semalam di PWTC? Tuan kenal tak Dr. Zakir Naik kan? Semalam lah serut tour dia di Malaysia, semalam di PWTC. Itulah ilmu perbandingan agama. Jadi tuan-tuan, kita nak pergi belajar lebih lanjut, lebih detail, sebab daripada apa yang disebut oleh pakar-pakar ilmu perbandingan agama ni, kita akan tengok lebih kepada perbahasan. Jadi sebelum kita pergi perbahasan, kita nak kena tahu juga background tentang agama dunia ni, background agama dunia ni. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah, kita ketahui bahawa Allah SWT telah mencipta manusia bermula dengan Nabi Adam AS, sampailah kepada zaman Nabi Ibrahim AS. Kenapa saya sebut sampai zaman Ibrahim? Sebab zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim itu, pada waktu itu Allah turunkan Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh tu. Masa tu manusia dalam keadaan Nabi itu sendiri, Nabi itu sendiri mengenali siapa Tuhan mereka. Kerana bapa dia mengajar, Idris, bapa dia Adam, tok dia Adam ajar siapa itu Tuhan. Nuh itu juga diajar oleh Idris. Jadi kesinambungan pelajaran ataupun pengetahuan mengenali Allah itu telah diajar oleh atuk dia, tak jauh. Tapi bila kat zaman Nabi Ibrahim, dia terputus silsilah. Kalau tuan-tuan beli carta Nabi-Nabi itu, silsilah Nabi Ibrahim dengan Nabi sebelum itu, Nabi Nuh, dia punya silsilah dia putus agak jauh, sehingga kan pada waktu itu manusia disebut oleh banyak ahli sejarah tidak mengenali Allah. Seolah-olah manusia pada waktu itu hilang, hilang keimanan, tak tahu sembah siapa, tak tahu sembah siapa. Bapa Nabi Ibrahim AS, yang namanya Azar, bapa dia sendiri Azar, dia pun buat berhala. Bila dia buat berhala Nabi, ayah Nabi Ibrahim ini adalah berhala-berhala yang paling besar. Dialah pembuat berhala yang paling elok. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim agak pelik, kenapa orang buat berhala lepas tu sembah, buat patung lepas tu sembah. Sehingga kan dia sering pertikaikan apa yang dibuat oleh kaum dia, menyembah batu yang dibuat oleh ayah dia. Kemudian sampailah satu peringkat, bagaimana Nabi Ibrahim AS, kita baca dalam sejarah, memecahkan berhala-berhala ini. Kisah ini direkodkan, diceritakan dalam surah Maryam ayat 46 dengan Anbiya ayat 63. Dalam surah Al-Maryam, surah Maryam ayat yang ke-46, Allah SWT menyebut, qala araghibun anta an ilahati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni malia. Kata bapa Nabi Ibrahim, apakah kamu, wahai Ibrahim, masih nak berjauhkan diri daripada Tuhan-Tuhan kita? Kalau kamu masih tak
tak berhenti lagi dengan sikap kamu yang membenci Tuhan-Tuhan ini, aku akan merejam kamu. La arjumanna, aku akan rejam, aku sendiri akan rejam kamu. Dan aku akan halang kau keluar daripada kampung ini. Jadi itulah peristiwa yang kita lihat berlaku kepada Nabi Ibrahim. Direjam dengan batu lalu dibakar. Dalam peristiwa dibakar Nabi Ibrahim AS itulah yang kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim AS tidak mati terbakar. Seperti yang perintah Allah SWT kepada api itu, ya nara kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Rentetan daripada itu, bila api hilang, Nabi Ibrahim tengok masih lagi tak mati, mereka halau Nabi Ibrahim keluar, tak boleh duduk di situ. Nabi Ibrahim disebut dalam sejarah, dia keluar daripada bandar itu atau kampung itu. Bandar itu dulu dipanggil Babylon. Sekarang kota Babylon itu atau kota kampung yang Nabi Ibrahim duduk yang namanya Ur. Kota itu kota Ur di Babylon. Sekarang dikenali sebagai Iraq. Nabi Ibrahim bangsa Iraq. Bila dia keluar daripada kota Babylon itu, dia bawa anak sepupu dia, saudara sepupu dia ialah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Maka pada waktu itu Nabi Lut ditinggalkan menetap di kawasan dekat dengan Jordan, dan Nabi Ibrahim terus masuk ke Palestin jalan. Dalam peristiwa yang kita baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim dia nampak bulan, dia kata hadza rabbi, hadza akbar. Dia kata bulan ni besar, maka bulan ni jadi Tuhan. Bila masuk siang, qala, Nabi Ibrahim kata apa? La a'budu, aku tidak akan menyembah ma yarghib anni, benda yang hilang daripada mata aku. Dia nampak matahari waktu siang, dia kata qala hadza rabbi, inilah Tuhan aku, kuasa besar. Bila apalah, bila dia hilang masuk malam, dia kata la usyrik bihi, aku takkan melakukan kesyirikan.